أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ولد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis pada malam ini, pemangku yang di-Pertua PAS Kawasan, naik yang di-Pertua PAS Kawasan, usaha dan seluruh ahli jawatankuasa, ketua dewan-dewan PAS Kawasan Titiwasa dan seterusnya sahabat saya daripada Gombak. Ajak dia tadi datang kerana tak tahu jalan. Alhamdulillah pada malam ni kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kali pertama. Walaupun yang di-Pertua PAS Kawasan almarhum tu sahabat baik anak, tapi anak tak tahu. Setelah dia meninggalkan Pahang, datang berhijrah ke Kuala Lumpur tu, anak tak tahu dia tu di mana. Kadang-kadang jumpa dalam muktamar, tak sempat nak bersembang kerana ramai orang. Baik ya. Perbincangan kita untuk kali pertama pada malam ni, kita cuba sama-sama berbincang satu tajuk, ijtihad siasi fi harakatil islamiyah, iaitu ijtihad siasah dalam gerakan Islam. Kita semua tahu ijtihad dalam bahasa Melayu kita dia panggil bersungguh-sungguh untuk mencari dalil dalam sesuatu perkara yang tidak ada nas yang sharih dan yang tidak ada hadis. Maka asiasi ini berasal daripada perkataan sasa yasisu, siasah. Maksudnya iaitu pemerintahan. Apa yang kita nak bincangkan hari ini berkaitan dengan satu perkara yang telah diputuskan berkaitan dengan pemerintahan yang dibawa oleh gerakan Islam fi harakatil islamiyah, gerakan Islam. Yang kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Imran ayat 104 surah yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada di kalangan umat ini satu kelompok, satu kumpulan yang bekerja, yang berusaha untuk merealisasikan liyuzhirahu ala dini kulli, untuk merealisasikan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni duduk tempat yang tertinggi sebagai pemerintah ataupun pentadbiran negara. Maka oleh kerana itu, kita sebagai umat Islam, mau tak mau kita kena bersama dengan gerakan Islam ataupun jamaatul muslim. Alaikum bil jamaah. Wajib kamu berserta dengan jemaah. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama dengan jemaah. Apabila sebut jemaah tadi, dia kena ada 3 orang. Itu dikatakan jemaah. Lebih daripada 3 orang. Maknanya, kalau seorang dia tak panggil jemaah. Tunggal, lafaz mufrad dak. Seorang dia tak panggil berjemaah. Bila sebut berjemaah ni, dia kena lebih 3 orang. Apa yang dikatakan jemaah Islam tu tadi, gerakan Islam tu tadi, kerja dia
Yad'una ilal khair. Setelah dia menubuhkan gerakan Islam, kerja dia yad'una ilal khair. Al-khair ni diterjemahkan oleh ulama-ulama iaitu Islam. Menyeru kepada Islam. Yad'una ghairil muslimin ilal Islam. Ghairul muslimin ilal Islam. Kerja jemaah Islam tu yang pertama dia menyeru orang yang bukan Islam kepada Islam. Ada tak pada gerakan Islam di dunia pada hari ni? Ada. Masuk pada PAH, kita cuba berbaik dengan golongan non-Muslim, tetapi mereka telah mengkhianati kita. Maka kita membatalkan tahluf kerana tidak dikendaki lagi. Mereka setelah mereka mengkhianati Islam itu sendiri, telah bersama dengan kita, mereka mendapat kuasa, mereka mendapat kedudukan, mereka mendapat berbagai-bagai habuan dari ekoran kemenangan Pakatan Rakyat, kemudian dia mengkhianati kita. Maka wajarlah malah Islam meletakkan syarat tahluf, di antaranya apabila Islam tu ditinggikan. Apabila Islam tu tadi dihina, diprokotok-katikkan, maka pada ketika itu syarak telah menetapkan tahluf terbatal dengan sendirinya. Walau bagaimanapun gerakan Islam ataupun PAS, dia mengambil keputusan daripada keputusan Muktamar PAS Pusat untuk membatalkan tahluf tu. Baik. Kerja jemaah tu yang pertama, yad'una ilal khair, mengajak non-Muslim ataupun orang bukan Islam kepada Islam. Khair ni Islam. Manakala untuk orang yang dah Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kita kena ajak dia ni kepada kebaikan. Ajak ni sungguh-sungguhlah. Bukan main-main. Awak kena datang masjid. Sungguh-sungguh. Kalau anak kita kena paksa. Kalau isteri kita tak duduk dalam PAS lagi, kita kena paksa. Awak ya, kalau tak embuh duduk dalam PAS, saya nak kahwin satu lagi. Baru dia derah-derah isi barang PAS. Dia kena gitu. Kena sungguh-sungguh. Kenapa? Kenapa? Kerana berada dalam gerakan Islam ni merupakan satu kewajiban. Kita tengok kaedah usul fiqh juga menyatakan malitimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan adanya, maka adanya itu adalah menjadi satu kewajiban. Satu kewajiban. Jadi kerja jemaah yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, untuk khusus kepada orang-orang yang mengaku Islam dan mengaku beriman kepada Allah. Kita kena ajak dia bersama sungguh-sungguh dengan daya usaha kita, dengan susah payah, dengan jerit payah kita, mengajak mereka untuk bersama dengan kita menegakkan bil ma'ruf. Kemudian untuk yang engkar tadi, untuk yang kita ajak dia tak embuh, maka kerja jemaah Islam tu wa yanhauna 'anil munkar, kena cegah dia. Kerana itu adalah kemungkaran yang telah dia lakukan. Kemudian barulah Allah mengiktiraf wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang bersifat demikian itulah orang-orang yang muflih, iaitu orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Tak cukup kita duduk dalam Islam tapi kita tidak menganggotai gerakan Islam ataupun jemaah Islam yang memperjuangkan untuk merealisasikan Al-Quran, sunnah Rasulullah sebagai dustur kepada negara, sesebuah negara. Tak cukup. Kita hebat setara mana pun, kita kuat setara mana pun, kita bina pengaruh setara mana pun, kalau kita tidak bersama dengan gerakan Islam, dia tak akan ke mana. Dia akan hilang di telan masa bila tiba masanya. Sebab itu bila kita bersama dengan gerakan Islam ni, Allah dah sebut tadi melalui lidah Rasulnya, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah, kuasa bersama dengan jemaah Islam itu tadi. Baik, itu sebagai mukadimah kita terus lagi kepada perjuangan kita. Islam datang bukan untuk menyusahkan. Kita tengok, Islam datang bukan untuk menyusahkan kita. Kadang-kadang kita rasa susah berada dalam PAS ni. Kadang-kadang kita rasa kita susah. Sebenarnya tak susah. Orang yang terdahulu daripada kita tu mati dalam perjuangan. Ada yang mati dibunuh, Abdul Rahman Talib. Ada yang mati ditembak. Dah peristiwa memali, bekas yang dipertua PAS dulu, sekarang presiden dah dibunuh.
balik daripada musyawarah, Allah yarham samak go dikapak. Banyak sejarah telah mempaparkan kepada kita tidak ada kesusahan yang mereka alami hatta mereka menggadai, hatta mereka memperdagangkan nyawa dan jasadnya untuk memperjuangkan Islam. Allah sebut, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran ni kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menangguh kesusahan, illa tazkiratan liman yakhsha, hanya untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Quran didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan kita. Yang kita susah tu tadi, maka ada yang disebut oleh Allah dalam hati mereka tu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang yang ada penyakit dalam hati dia, sama ada penyakit nifak, sama ada penyakit kufur, sama ada penyakit fasik, sama ada penyakit zalim yang ada dalam hati dia, hak inilah yang rasa berat. Pamannya kita tengok dah. Hari ini dengan jelas Allah memperlihatkan kepada kita sifat orang-orang munafik. Kadang-kadang kawan kita, mana ketika Tuan Guru Presiden kita membentaran RUU 355 tu tadi, di sini berlakunya. Ada golongan munafik, ada golongan kufur dan ada golongan yang beriman. 3 golongan berlaku. Ada yang berusaha untuk mendaulat, memberi sokongan sepenuh masa untuk mendaulatkan RUU 355 tu. Ada yang menentang, ada yang mencemuh, malah ada yang mencebeh. Bibir mereka menghina Tuan Guru Presiden yang membentang. Mereka menggunakan kaedah, berbagai-bagai kaedah yang tidak dibenarkan oleh Islam. Baik, kita terus lagi ya. Syariat Islam tidak memutuskan semua perkara secara qat'i. Hukum kisah hanya 2 perkara. Hudud ada 6 perkara. Solat fardu hanya 5 waktu. Puasa fardu hanya sebulan. Haji pada bulan Zulhijjah sekali seumur hidup. Zakat pada yang berharta. Jadi secara qat'inya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ni dia tak banyak. Tak banyak. Hak lain tu Allah buka kepada pintu ijtihad. Hukum kisah 2 perkara je. Jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa. Hudud 6 perkara je. Solat fardu 5 waktu je. Cuba kita renung, kalau ni tak terjadilah. Dah 50 waktu yang Allah perintahkan pada Rasulullah tu jadi 50 waktu. Haru biru kita. Tadi baru semayang maghrib. Dah sudah semayang maghrib tu tadi, Tok Bilal pun nak Tok Imam nak baca doa. Kata Tok Bilal, Tok Imam masuk dah waktu. Dah 50 waktu bagi dengan 24 jam. Jatuh 2 waktu. Setiap 1 jam dan hak yang terakhir tu dia kena 3 waktu. 2 waktu lagi, 2 jam lagi, 3 waktu baru cukup 50. Haru kita tak buat kerja apa. Tapi Allah ni dengan sifat rahimnya, kasihnya Allah Subhanahu wa taala tadi, dia tahu. Dia bagi 5 je. Hudud dia tahu. 6 perkara je. Hak ni orang duk bising ni. Hanya sedikit sahaja perkara yang diisytiharkan haram oleh Al-Quran dan hadis. Selebihnya ditinggalkan kepada manusia untuk membuat penilaian bergantung kepada manfaat dan mudarat daripadanya. Tak banyak. Allah datangkan hak yang qat'i dalam Quran tu, hak lain tu harus. Makan nasi. Makan nasi bukan wajib. Maka kita berijtihad. Hari ni saya tak nak makan nasi, saya nak makan kambing je. Bau macam kambing tadi. Tak ada masalah. Tak menjadi haram, tak menjadi berdosa. Kenapa? Makan tu hukum dia asalnya adalah haram, bukan wajib. Asal dia. Bila jadi wajib? Bila doktor kata, mak kalau mudah makan mu mampu. Barulah kena makan. Allahu akbar. Kita tengok lagi. Kaedah fikih. Yang kita selalu dengar, la yankiru taghayyiru ahkami bitaghayyiri zamani wal makani. Tidak dapat ditolak berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman dan tempat. Itu. Hak ya qat'i itu tadi, hudud dia tak berubah sampai bila-bila. Sembahyang dia tak berubah.
Kita kata malah dengan sembahyang 5 ni kau nak buat 10 je tak boleh. Kurang daripada 5 pun tak boleh. Dia tu telah kata puasa gitu juga. Habis Ramadan kita kena berhenti puasa Ramadan tadi. 1 Syawal kita puasa lagi tak boleh. Kerana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dah di zaman Datuk Asri memimpin PAS. Ketika tu dah kita bertahluh tak? Bertahluh. Zaman Yusof Rawak bertahluh, zaman Ustaz Fadil bertahluh, zaman Tuan Guru Presiden Dani Aziz kita bertahluh. Berubah-ubah. Dengan Asri bertahluh, kemudian Datuk Asri keluar PAS, dia tubuh berjasa. Nah, dengan Yusof Rawak dah kita bertahluh sisi-sisi tu. Kemudian zaman Ustaz Fadil meneruskan hubungan tersebut. Tapi anak dia lari. Itu bukan salah ibu mengandung. Dah ya. Baik, kita tengok lagi ya. Sebab masa kita singkat. Hukum yang tidak berubah. 1. Dan hukum yang berubah-ubah. Hukum yang asal yang sabit dalam nas Al-Quran dan Sunnah seperti larangan berzina, minum arak, melakukan kezaliman, amalan riba, mencuri dan sebagainya. Dia tidak berubah. Perkara yang berkaitan dengan rukun Islam dan perkara yang dikategorikan sebagai maklumi. Apa tu? Maklum midi bidarurah, iaitu kekal sepanjang zaman walaupun dunia sentiasa berubah. Mana hak yang maklum dalam agama? Puasa semua orang tahu, sembahyang semua orang tahu, haji bila cukup duit semua orang tahu, umrah, korban bila datang 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik semua orang tahu. Ini benda yang secara maklum orang tahu, secara darurah, secara mudah. Budak-budak kecil pun tahu bila Ramadan tu dia. Hari pertama Ramadan tu dia dah bakar dah bunga api. Kemudian hari kedua bakar mercung. Ada saya buat apa tu haraki di Parlimen Bentong tu, ada satu orang tu dia datang. Tengok tangan dia baruk. Saya kata kenapa Ji tangan baruk ni? Kena mercung. Oh tu saya suka. Sebab dah bukan budak, tok budak. Dah 3 ni. Nampak tulangnya dia bungkus. Mai mercung. Saya gelak sakan. Dak tok budak. Kata ngapa Haji boleh kena tangan? Dia noreh getah. Bila dia noreh getah tu ada. Bila bakar tu, mercung tu lekat. Tak boleh nak pergi. Saya kata, Haji, ngapa nak tak celup airnya? Cabut sumbu ke? Tak ingat dah Ustaz, duk main gini, lalah meletup. 3 jari. Semua orang tahu tak? Budak-budak tahu bila tiba Ramadan, dia main mercung. Bila tiba Ramadan, dia main mercung. Main bunga api. Itu secara darurah, semua orang tahu. Hak ni tak berubah. Hukum berkaitan pengabdian diri kepada Allah, ta'ambud. Tidak berubah. Perkara asas dalam akidah Islamiah. Bahkan ia kekal sejak zaman Adam AS sehingga hari kiamat. Anikbudullah hawajtanibu. Kekal sampai kiamat. Manakala hukum yang boleh berubah, perkara yang disandarkan kepada adat dan uruf sesuatu dalam masyarakat. Kita tengok ni tak? Uruf. Kita tengok tak? Perempuan, pakaian dia adalah kain batik. Kalau sini dah setiap usaha pakai kain batik, perli di tok bila. Guana tukar kain ke malam tadi? Nah, sebab apa? Sebab urus di sini orang lelaki akan pakai kain pelekat, dia tak pakai kain batik. Tapi kalau kita pergi ke Kelantan, Terengganu, di tepi-tepi pantai ni semua kain batik. Sebab adat dia. Tapi dah orang tak kata tukar ke malam tadi, dak Sebab apa? Sebab adat. Tapi kalau di sini orang lelaki pakai kain batik dah. Afrika tu Tok Iman tu. Tengok pakai baju dia, kain batik dia pakai. Tu Tok Iman. Sebab apa? Sebab adat di negeri dia, di negara dia tak ada masalah. Baik, kita tengok Jadi uruf ni dia berbeza-beza antara satu tempat ke satu tempat. Dia tak sama. Begitu juga dalam gerakan Islam, sebelum diijtihad oleh pemimpin kita, kita dah tahu kuasa mutlak untuk membawa
ataupun berijtihad diletakkan kepada majlis surah ulama. Dialah memikirkan. Saya ingat masa saya dalam dua penggal duduk dalam jawatan kuasa penerangan Dewan Ulama Pusat tu, Ustaz Nik Zawawi ni selalu dia akan datang membawa benda-benda hak yang dia bincang, suruh kita sama-sama fikir. Ustaz-ustaz hak ada tu fikir, kemudian beri pada Nik Zawawi resolusi dia bawa dalam majlis surah ulama. Fikir ustaz-ustaz tok-tok guru ni perkara-perkara yang tidak ada nas di dalam Al-Quran tadi. Umpama politik terlibat dalam pilihan raya ni bukan qat'i, dia adalah ijtihad. Dia mengikut tempat masing-masing. Kalau di Afghanistan dia angkat senjata, di Syria dia angkat senjata, di Palestin dia angkat senjata, di Iraq dia angkat senjata, di Rohingya dia angkat senjata. Di Malaysia kita menggunakan kaedah ijtihad yang dibawa oleh ulama kita, majlis surah ulama tu, iaitu berpolitik, bersiasat untuk mendapat kuasa tu tadi. Baik. Ada perkara yang berubah dengan perubahan zaman. Antara perkara yang paling banyak berubah transformasi ijtihad dalam Islam ialah berkaitan ekonomi dan politik. Ia bagaikan sengaja ditinggalkan oleh Allah kepada ummah untuk diijtihadkan kerana ia adalah perkara yang paling kerap berlaku perubahan. Baik tu kita tengok tak di masa dulu. Tu dia. Lah. Pencamah-pencamah PAS. Tu dia. Dia akan bila bercamah dia tak lekan daripada perkataan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Zaman dulu. Zaman dulu salah tak dia? Tak. Kerana masa ketika itu untuk memberi tahu masyarakat yang awam ni tadi tentang apa tu, tentang akidah Islamiah pada ketika itu. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Sampai zaman kita ni orang semua dah tahu. Kalau dulu UMNO kata politik tak ada dalam Islam. Hari ni berani dia kata gitu. Sebab apa? Sebab masyarakat semua dah tahu politik ni adalah keperluan dalam sesebuah negara untuk mentadbir urusan umat, urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. UMNO tak berani dah. Habis-habis UMNO dah, oleh kerana dia dah tak berani nak mengatakan politik lain, agama lain, dia buat baik dengan kita. Dia pun nak uji dengan kita. Pipi apa tu? Pipi tak apa? Pepatah kata, hidung tak macam, pipi tersorong-sorong. Dah, dia sorangnya. Kita tak ingin lalu. Yang puak hak ni pula, dah, PAN ni pula, dia kata kita nak uji. Sok mau. Tak habis-habis. Ni urusnya, dia berbeza. Baik, kita terus lagi. Ijtihad gerakan Islam. Dalam hal ini, gerakan-gerakan Islam seringkali membuat ijtihad siasi bagi disesuaikan dengan suasana masa. Ini berikutan perkembangan politik dunia yang menyaksikan tiada lagi khalifah yang menjunjung kitab Allah dan sunnah Rasul. Kefasadan manusia semakin ketara berbanding generasi awal ummah ini. Keperluan menggabungkan kekuatan dengan kumpulan-kumpulan lain yang turut menentang kemungkaran biarpun mereka tidak beriman kepada Allah. Oh, orang azan ya. Relax sekejap. Baru puasa. Baik, kita sambung lagi ya. Dalam hal ini, dalam hal mana? Iaitu gerakan Islam berijtihad seringkali berubah-ubah ijtihad siasi mereka dengan suasana semasa tu. Baik, itu kita tengok tadi dah. Kita tengok kembali zaman Ustaz Fadil kita sebut yang baru meninggalkan kita, Ustaz Fadil. Kita tengok kita telah bertahluk dengan semangat 46. Kemudian selepas tu biasalah semangat 46 lari meninggalkan kita, membubarkan semangat 46, masuk UMNO balik. Kemudian di zaman Ustaz Fadil juga diadakan tahluk dengan apa tu, Cina tu dipanggil apa, CCC, untuk memberi, untuk memperjelaskan Islam secara sumur kepada non-Muslim tadi.
Kita gunakan platform CCC pada ketika itu. Kemudian datang zaman Tuan Guru Presiden kita bersama dengan Mursyidul Tuan Guru ni Abdul Aziz bin Nikmat. Kita sekali lagi bertahlul dengan siapa? Kita bertahlul dengan rakan kita yang keluar daripada UMNO Barisan Nasional, iaitu 46 iaitu PKR. Kemudian diikuti oleh DAP. Maka terhasillah satu nama yang kita panggil gerakan, apa tu kita panggil Pakatan Rakyat. Kita berjaya meraih 5 buah negeri walaupun sekejap. Itu kesan dia. Kemudian setelah berjalan agak baik, tiba-tiba kita lihat Allah memperjelaskan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sikap tersebut ditunjukkan oleh DAP. Contohnya di Selangor. Kita tengok dah. Bila Pakatan Rakyat menguasai Selangor, ketika itu tumbuhlah gereja, kuih seperti cendawan. Saya berjalan rata dah kawasan-kawasan, saya buat program. Dulu masa saya di bawah Ustaz Maziz, Setiausaha Jabatan Pilihan Raya Dewan Ulama Papusat ni, semua kawasan dalam Selangor ni Ustaz Maziz bawa saya. Saya tengok tempat kawasan Melayu pun naik tu dia. Naik gereja, naik kuih, naik macam-macam. Dan tindakan-tindakan mereka akhir-akhir ini dengan jelas menentang Islam. Bila tindakan menentang Islam tadi, kita mengambil keputusan kembali, iaitu membatalkan tahluf kita dengan DAP. Walaupun DAP terlebih dahulu telah memecat kita daripada Pakatan Rakyat. Tapi kita tidak mengambil keputusan membatalkan tahluf sebelum kita bermuktamar. Dengan PKR ni nampak-nampaknya dia tak berapa berani nak tinggalkan kita. Semalam 24 hari bulan mereka ada buat pertemuan di bangunan SUK. Saya dapat maklumat. Ada kawan kita duduk dalam tu. Yang mana PAN datang menuntut kerusi-kerusi. Yang berhormat Menteri Besar tak layan, lari tinggal majlis tu. Sebab dia tuntut kerusi dan dia beri ancaman dia akan bertanding semua kerusi PAN. Tanding ya, nak macam mana? Kita, Tuan Presiden dah bagi tahu, kita lawan. Kalau menang, kita dah menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok lagi ya. Kenapa? Ijtihad tadi sentiasa berubah. Pertamanya tiada khalifah yang menjunjung kitab Allah dan sunnah Rasul. Setelah jatuhnya khalifah Uthmaniyah di Turki, sehingga hari ini tidak ada lagi. Maka sebab itulah kalau kita melihat bai'ah, hari ini kita nak berbai'ah kepada khalifah dah tak ada. Hanya ada bai'ah kita kepada gerakan Islam, pemimpin gerakan Islam di negeri masing-masing, di negara masing-masing. Kalau kita Malaysia ni adalah PAS lah. Segala pimpinan PAS daripada Majlis Surah, Jawatan Kuasa Agung dan keseluruhannya, itulah bai'ah yang kita lakukan untuk menggantikan khalifah yang tiada. Di akhir zaman besok akan turun Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa AS. Pada ketika itu semua umat Islam ni wajib berbai'ah kepada mereka, tidak lagi kepada gerakan Islam pada ketika itu. Kerana apa? Kerana mereka datang. Mereka datang dan wajib umat Islam berbai'ah kepada mereka. Hari ini tidak ada. Walaupun Khalifah Abu Bakar mendakwa dia adalah khalifah, sebenarnya tidak. Kita tidak boleh beri bai'ah. Kenapa? Kerana dia tidak diangkat oleh Ahlul Aqdu tu. Bukan diangkat oleh pimpinan ulama dunia. Dia hanya diangkat oleh sekelompok mereka. Maka dia tidak diiktiraf sebagai khalifah dan tidak wajib kita memberi bai'ah kepada dia. Baik. Habis siapa yang kita nak beri bai'ah? Kita kena beri ketaatan kepada kepimpinan kita.
yang ada pada hari ini. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu tu. Ayat tu menceritakan wajib kita mengambil orang-orang beriman sebagai wali kita, sebagai aulia kita, sebagai pemimpin kita untuk memandu kita ke jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kefasadan manusia semakin ketara berbanding generasi awal dulu. Kenapa kita beri iya sangat? Dah, untuk apa? Untuk membentang RUU 355. Kenapa dulu tidak ditanya oleh puak-puak PAN? Ini tak ada PAN kan? Nah. Ditanya, kenapa dulu tidak, sekarang baru beri ya? Di sinilah disebut kerana kejahatan kefasadan manusia itu sebagai ketara. Kita tengok rekod kelahiran anak-anak luar nikah. Bukan dia kira hari dah hari ni, dia kira second. Tak percaya pergi tanya. Dah. Di hospital, tiap-tiap second akan ada manusia yang melahirkan anak yang tidak ada bapa. Anak yang tidak sah taraf dah orang panggil sekarang. Dah. Dan pencurian, perogolan berlaku berluas-luasan. Hari ni orang tak takut dah. Orang nak mencuri. Kenapa? Siapa yang banyak duit, dia akan terselamat. Tengoklah. Nah, kok emoh kita dengan abang Jik dia ni. Kata apa dia? Sebab saya lah cukup dah apa tu, sokong dia ni. Dah, dia orang kata apa? Kok emoh kata apa? Orang kata dia beli apa tu cincin 24 juta, dia tak marah. Dah, dia pergi beli beg tangan pula ratus ribu. Orang cerita dia beli beg tangan, dia tak marah. Dah, dia pergi beli jam tangan pula. Orang cerita jam tangan dia ratus ribu. Ada dia marah? Tak. Dia pergi beli jet pula dengan banjir. Dah. Lepas tu siapa tanggung? Kita yang tanggung. Kerana kefasadan itu berlaku, maka kita perlu. Dah. Gerakan Islam tadi dia buat ijtihad hari ni, mau tak mau kita kena berusaha untuk merealisasikan RUU 355 tu tadi. Kerana sekurang-kurangnya dia dapat membendung masalah fasad ni yang berlaku berluas-luasan hari ni. Begitu keperluan menggabung kekuatan dengan kumpulan-kumpulan yang lain turut menentang kemungkaran biarpun mereka tidak beriman kepada Allah. Kadang-kadang kita berijtihad, kita perlu pada mana DAP satu ketika dulu. Sekarang DAP telah cerai kita dengan talak 200%. Maka kita buka pula lambaran baru, kita bekerjasama dengan parti baru. Dan kita bersama dengan NGO-NGO yang sedia bersama dengan kita untuk membantu agar tertegaknya agama Allah di negara kita ni. Baik. Dawabit ijtihad siasi. Ia hanya berkisar perkara cabang yang sentiasa berubah keadaan dan suasananya mengikut peredaran zaman dan tiada ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran dan Sunnah secara jelas. Kita tak boleh nak berijtihad. Kita apa? Ada autoriti. Tak ada, nahu tak tahu, sarah tak tahu, mantik tak tahu, balarah tak tahu. Mana boleh ijtihad? Orang yang diiktiraf oleh dunia hari ini selepas Yusuf Al-Qaradawi adalah Datuk Tuan Guru Seri Abdul Hadi bin Awad. Sebab itulah ulama-ulama dunia dia mengiktiraf keilmuan yang ada pada presiden kita tu tadi, dan kita amat berbangga. Ulama dunia kata, kalau nak belajar fiqh, datanglah kepada Syekh Abdul Hadi. Kalau nak belajar sirah, datanglah kepada Syekh Abdul Hadi. Kalau nak belajar tauhid, datanglah kepada Syekh Abdul Hadi. Kalau nak belajar politik, datanglah pada Syekh Abdul Hadi. Nah, Mesir itu sebelum dia mendapat kuasa, kemudian dia mendapat kuasa, dia memanggil pimpinan-pimpinan kita untuk membentangkan paper bagi bagaimana untuk melaksanakan pentadbiran di negara kita. Presiden kita dijemput, hak bahagian pilihan raya dijemput. Semua. Masa tu Dr. Hatta lah. Hari ni dia melari meninggalkan kita. Ana pun sedih, ana baik dengan dia, kawan baik betul dalam Jabatan Pilihan Raya. Ana 2 kali setiap usaha Jabatan Pilihan Raya Negeri Pahang, 2 kali. 2 kali.
baik betul dengan Dr. Hatta. Hak guru-guru hak lari ni kebanyakan daripada Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat. Yang lari tu keluar. Itu kita rasa sedih sama dengan mereka. Baik. Ijtihad itu hendaklah dilakukan setelah gambaran isu itu sudah begitu jelas dan ketara. Ijtihad dilakukan bukan kerana tuntutan hawa nafsu dan keinginan manusia, sebaliknya ia melihat kepada kepentingan usul syarak yang nyata. Baik, kita rengkai-rengkai ya. Hendaklah urusan jihad ini diserahkan, hendaklah urusan ijtihad ini diserahkan kepada ahlinya. Yang Allah sebut fasalu ahla zikri. Siapa dia? Dalam gerakan Islam PAS ataupun jemaah kita ni, dia panggil Majlis Surah Ulama. Mereka lah berautoriti untuk mengeluarkan ijtihad perkara-perkara baru yang tidak ada nas. Dalam mana? Dalam usaha untuk memenangkan Islam di bumi Malaysia ni. Sebab tu kita orang bawah ni tak usah buat pandai lah. Nah, bila kita buat pandai, akhirnya kita terpelanting daripada PAS ni tadi. Kita akan terpelanting. Kita ikut je. Kita duduk bawah ni cukup senang. Kepala tak sakit, ikut je orang suruh. Kalau duduk di atas, tuan-tuan, ya Allah. Dah, musim pilihan raya, rumah saya dalam kereta. Tak balik rumah, sampai bini telefon, isteri telefon, bang, tak balik ke? Kerja banyak lagi. Tidur dalam kereta. Perhubungan bagi van sebuah, van baru. Itulah rumah saya. Kata, baiklah aku jadi ahli biasa. Lena tidur kat rumah. Balik kuliah, boleh lena. Tapi bila jadi pemimpin ni, ya Allah. Jadi yang berhormat Ustaz Rosli Jabar, kawan baik, PJ, faham, ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Lupung. Orang panggil dia di Pahang, yang berhormat 2%. 2%. Dia keluar pagi ni, pagi esok pula balik. Lepas tu keluar pula balik. Duit gaji dia dapat tu, hari pertama tu semua dah habis. Tinggal baki 2%. Lekat wabi 2%. Sebab adun Tanjung Lumpur tu dia berada dalam satu dun nelayan yang susah. Tandas pun tak ada lagi. Tuan-tuan ada tandas, minta mangkuk tandas. Minta kebayan tu biasa ni mangkuk tandas. Dah dulu berok mana? Berok gitu je ustaz. Masa air pasang tu kita berok, lepas tu air bawa. Tu. Tak teruk Ustaz Rosli Jabar ni dia terpaksa membelanja hampir 60,000 sebulan untuk settle orang-orang miskin ni tadi. Teruk tak jadi yang berhormat? Tu baru yang berhormat, belum menteri besar lagi. Menteri besar nak jaga Pahang. Sebab tu kita rasa cerita-cerita lah. Nak jadi orang besar ataupun nak pangkat dalam PAN, cukup jadi ahli biasa. Jadi ahli biasa, relax. Tak? YDP kata, mak, panjat pokok kabu. Okey. Jangan tanya lah. Ni kita tanya dulu. Macam mana Wabi? Macam mana YDP nak panjat pokok kabu? Kan dia berduri. Ni orang banyak songeh. Nah, banyak songai ni akan banyak masalah pada dia dan pada parti tu sendiri. Dia suruh panjat-panjat. Lepas tu, pandailah mu fikir macam mana. Dah, nak guna jet Rosemah, kamu boleh, nak masalah. Dah, kat mau punya jet hari ni. Nak masalah. Allahu Akbar ya. Ahli ijtihad naklah faham wakil dan perkembangan semasa agar ijtihad yang dilakukan bertepatan dengan perubahan wakil yang berlaku. Ahli Majlis Surah Ulama ni bila dia mengeluarkan satu arahan, satu keputusan tu, dia bukan sehari, 2 hari. Dia telah berbincang, kadang-kadang berbulan-bulan, berseminar. Umpamanya kita hendak melaksanakan negara Islam ni. Saya tak silap, lebih daripada 40 kali seminar dibuat. Panjang PAS di tubuh tu, bagaimana nak merealisasikan negara Islam bila kita mentah. Makna kita dah ada dah blueprint dia. Cuma tunggu masa je. Kadang-kadang orang tanya, tak, kalau PAS mentah, macam mana ni nak buat? Tak usah tanya, beri mentah dulu. Tahulah kita buat. Hebatnya ulama ni tadi ya. Kita tengok. Dan lagi ya. Sayang, masa kita singkat. Ijtihad siasi dalam politik Islam kita tengok. Pada tahun 1951, ijtihad keperluan bagi umat Islam mempunyai wadah perjuangan dipanggil persatuan ataupun parti. Maka PAS tertubuhnya pada tahun 1951 di Gunung Semanggur. Tubuhnya. Itu ijtihad yang pertama daripada kalangan ulama. Tubuhnya PAS di kalangan tok-tok guru. Kemudian 1955, ijtihad keharusan dan keperluan gerakan Islam menyertai pilihan raya. PAS menyertai pilihan raya umum negara yang pertama dan menghantar 11 calon. Seorang dari mereka menang di Kelantan.
Sekarang Parlimen Perkalan Jepun. Dulu dia panggil Parlimen apa? Lupa. Itu hak menang. Kemudian 1972, Ittihad Keharusan Gerakan Islam bergabung dengan parti pemerintah. PAS bekerjasama dengan Perikatan dan seterusnya menubuh Barisan Nasional pada ketika itu. Kemudian kita duduk dalam tu, dia dah dapat kuasa, dia tendang kita. Di antara jasa-jasa yang kita buat ketika kita bersama dengan BM tu, Felda. Felda ni adalah ilham daripada Presiden kita pada ketika itu, Datuk Asri Haji Muda. Dia yang memegang portfolio Menteri Tanah pada ketika itu. Hasil daripada ijtihad parti kita ni bagaimana untuk membangunkan tanah-tanah di luar bandar agar Cina ni tidak mengongkol tanah-tanah di luar bandar. Kita kena buat Felda. Ambil tanah-tanah Cina yang tidak ada grant tu tadi. Sebab Cina ni dia akan bawa masuk dah kawan-kawan dia. Ini live ni. Mampu aku. Dah. Tu di antaranya pada tahun 1972 kita berjaya menubuhkan agensi yang paling berpengaruh pada hari ini, yang paling kaya, iaitu Felda selepas Petronas. Tapi ke mana pergi duit Felda? Dihabiskan oleh mereka-mereka yang tidak layak mentadbir urusan Felda. Akhirnya duit habis gitu. Felda tu dia kalau jual buah sebulan lebih baru dapat hasil jual buah. Dulu masa Felda kaya tu, jual hari ni petani dapat tunai terus. Sekarang tak ada. Sebulan lebih kadang-kadang. Baik. Tahun 1986, Ittihad Keharusan bekerjasama dengan masyarakat non-Muslim. Penubuhan Majlis Perundangan Cina membuka jalan dakwah baru bagi PAS terhadap masyarakat Cina pada ketika itu. Kemudian 1990, kita bertahlus siasi lagi, yang kita panggil Angkatan Perpaduan Umum. Di kalangan semangat Pak Benar, Hamin dan Berjasa. Sedangkan Hamin dan Berjasa itu adalah serpihan daripada PAS pada ketika itu. Baik ni puak-puak PAS kata, ngapa tak boleh? Dulu boleh. Dah, ijtihad ni dia mengikut wakil semasa, keperluan semasa. Hari ni kalau kita ambil dia, berat kita. Berat semua kursi dendam. Kemudian 201 Ittihad memutuskan hubungan dengan DAP. 201 tu kita telah putus dah. 99 kita bertahlus dengan mereka, 201 kita putus. 208 tahlus kembali. Nah, dah guana kali nikah, kali cerai, biasalah. Baik tu Tuhan beri talak tu 3. Tak ada masalah. 1205 memutuskan dengan DAP dan mengekalkan dengan PKR, cuma dah diusulkan oleh Dewan Muslimat dan usul tersebut diterima pada muktamar lalu, memutuskan hubungan dengan PKR. Oleh kerana mandat diberi kepada jawatan kepada Majlis Surah Ulama untuk memutuskan, dia tangguh dulu. Kita tengok dulu. Tapi nampak sejak akhir ni dia nak baik mulang kita. Nampak dia gila talak kita. Dulu kan main dia kata kita can dah. Hari ni nampak. 206 lah Ittihad Beluk ketiga bersama ikatan dan badan-badan bukan kerajaan. Yang baru dilaksanakan, yang terkini. Beluk ketiga yang kita panggil gagasan. Ya. Gagasan sejahtera. Ini ijtihad yang terbaru. Maka kita janganlah duduk, ni boleh percaya ke ini orang? Jangan. Ini keputusan daripada Majlis Surah. Kuasa otoriti yang mengkaji untuk melaksanakan satu-satu perkara dalam parti kita mengikut keperluan semasa. Jadi kita jangan duduk jadi duri dalam daging. Tak boleh. Ini tengok-tengok sama je macam Rafizi ni. Dia tak boleh gitu. Tak boleh Buat dulu. Jangan kita duk lebih sudu pada kuah. Hak yang bila sedih, lepas tu bila lebih sudu pada kuah, tengok dia akan lari meninggalkan parti kita. Baik. Banyak benda lah. Tak ada kita nak bincang. PAS bagaikan sebuah universiti. Kesemua ijtihad yang dilakukan itu diputuskan oleh badan yang berautoriti di dalam PAS dengan digontai oleh mereka yang memiliki ilmu, kelulusan dan kelayakan yang sampai ke tahap boleh membuka hujah syarak dalam ijtihad mereka. Tuan Guru Presiden kita. Tuan Guru Datuk Dr. Harudin umpamanya.
Di antara orang-orang yang memiliki kepakaran ilmu Islam yang mencakupi syarat boleh berijtihad. Jadi umpamanya. Nah, ilmu apa yang dia tak ada? Syarat 10 ilmu tu ada dia miliki. Maka dia layak untuk berijtihad. Tiba-tiba kita tak nak ikut dia. Mana kita membuka ijtihad baru. Ijtihad yang salah. Kita lebih pandai pada dia. Ya Allahu Akbar. Berat nana. Ilzam ijtihad. Dalam perkara yang dihukumkan secara qat'i, umat Islam wajib mentaati perintah Allah dan mendahulukannya berbanding tuntutan yang lain. Seorang isteri boleh melanggar arahan suaminya. Seorang anak boleh mendurhaka ibu bapa dalam perkara mentaati Allah dan Rasul. Mereka tidak boleh taat kepada manusia dalam perkara mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la ta'ati makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perkara ijtihad ia agak unik. Dalam keadaan biasa umat Islam bebas memilih ijtihad mana yang dilihat lebih kuat hujahnya. Tapi dalam konteks negara Islam atau jemaah Islam, keputusan amir wajib ditaati sekiranya amir telah memutuskan sesuatu untuk kepentingan jemaah dalam perkara ijtihad, maka keputusan itu hendaklah diilzamkan ke atas semua ahli jemaah. Dalam perkara biasa kita dah sebut tadi, kita nak makan apa malam ni? Nah, kita nak makan apa? Kita dibenarkan berijtihad. Tapi dalam berkaitan dengan gerakan Islam, jemaah Islam, kita tak boleh membuat hukum diri. Tak boleh. Kita nak berijtihad diri. Aku malah jemu dah duduk lampah ni, tak menang-menang. Tak boleh. Tak. Menang tak menang, Allah tak tanya. Allah tanya, kita buat tak? Dibawa dalil dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allahi war rusul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dia datangkan hujah ni. Baik. Kita nak bahas tak dandah ni. Masa semput sangat ya. Baik, kita terus lagi. Kemudian di sini ada kita bawa berbagai-bagai dalil yang perlu untuk kita hazamkan ataupun kita fahamkan bila kita berhadapan dengan ahli-ahli kita. Nabi menyatakan anil Harisil Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ana amarukum bi khamsi wa ana amarukum bi khamsillah amarani bihinna as-sam'i wat ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unukihi illa an yuraji'a wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannama faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shama qala wa in shalla wa shama fad'u bid'wa Allah allazi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah rawahu Tirmizi wa Ahmad. Kita tengok situ. Nabi beritahu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara je. Mendengar, taat, jihad, hijrah dan jemaah. Begitu juga kita ya. Kerana sesungguhnya siapa yang meninggalkan jemaah sekadar sejengkal saja bererti ia telah melepaskan ikatan Islam daripada lehernya. Faham betul-betul hadis ni ya. Bukan makna bila tinggal jemaah tu tadi dia batal Islam dia. Tak. Cuma dia berdosa besar aja. Jangan kita kata bila duduk dengan PAH kafir. Dah. PAH ni adalah ijtihad tadi dah sebut. Dia adalah ijtihad bukan qat'i. Kalaulah dia ada jemaah lain dia nak ikut tabligh, silakan. Sila. Dah, kerja dia sama juga liyuzhirahu ala dinil kulli, untuk meninggikan agama Allah. Dah, dia nak ikut jemaah mana? Hak yang tidak sesatlah. Nak ikut jemaah mana? Tak boleh lah sebab dia sesat. Nak ikut PKR pun tak boleh. Sebab dia bukan dasar Islam. Nak ikut PAN lagi berat. Dah, kalau ada jemaah lain kita tengok dalam negara kita ni yang menjuruskan untuk meninggikan agama Allah, dah, yang kita nampak yang terdekatnya adalah tabligh. Cuma dia sikit je. Dia tak faham lagi tentang bernegara Islam ni tadi. Kalau dia faham tu, ahli dia berapa ramai?
hak lain tu jangan kita ikut. Kenapa? Kerana nun di sana Allah menyatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sebut barang siapa yang mencari selain daripada Islam, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Dan di akhirat besok dia tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi, iaitu orang-orang yang dihumbangkan oleh Allah ke dalam neraka. Baik, kita tengok lagi sikit-sikit hadis. Dan Allah juga menjelaskan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap-tiap yang sesat ni dia ada kumpulan dia ada bendera dia ada lamban dia. Illa inna likulli ghadirin liwa'an yaumal qiyamati biqadri ghadratihi ala wa akbarul ghadru amiri amatin ala la yamna'anna rajulan mahabatun nas an yatakallama bil haqqi iza alimahu ala inna afdal jihadi kalimatu haqqin indal sultanin jairi. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya setiap pengkhianat mempunyai bendera pada hari kiamat berdasarkan qadar pengkhianatannya. Ketahuilah sebesar-besar pengkhianat ialah pengkhianat pemerintahan kepada orang awam. Ketahuilah janganlah kehebatan manusia menjadi penghalang bagi seorang lelaki memperkatakan kebenaran apabila dia mengetahuinya. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik jihad ialah berkata benar, kalimah yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Dia sebut situ. Baik. Di sini dia sebut lagi hadis perbezaan antara orang yang berjuang kerana Allah dan orang yang berjuang kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muaz ibnu Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghazwani fa amma man ibtagha wajha Allah wa ata'a al-imama wa anfaqal karimata wa ya syarik wajtanabal fasad. Dari Muaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perang itu ada dua. Adapun orang yang berperang untuk mencari keredaan Allah, iaitu mentaati pemimpin, menginfakkan benda yang mahal, mempermudahkan teman dan menjauhi kerosakan, maka tidur dan terjaganya bernilai pahala di sisi Allah keseluruhannya. Kita tengok orang yang berjuang kerana benda, dia sebut itu riak, semaah, membangkang pemimpin dan buat kerosakan di muka bumi, maka ia tidak akan kembali dengan kecukupannya. Kita tengok lagi seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan seseorang yang berada di dalam perjuangan ni lebih baik daripada mana? Daripada dia sebut tu, beri minum, beri makan orang pergi haji. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tanya, aja'altum siqayatal haji, dalam bentuk istifham takrir. Allah tanya dan Allah jawab. Allah tanya, adakah kamu sifatkan perbuatan memberi minum dan berminum kepada orang-orang haji dan perbuatan mengimarahkan Masjidil Haram, kaman amana billah, adakah sama di sisi Allah dengan wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah, adakah sama? Allah tanya. Lalu Allah jawab, la yastawuna indallah, dak samalah hokmu sangka tu. Baik itu kita dah, kalau musim umrah tu dia pramugari dengan pramugara tu kenal, oh ni orang dari Titiwangsa ni, punya kereknya pergi umrah. Sedangkan Allah tanya tu, adakah lebih baik kamu beri makan dan minum orang haji ataupun orang umrah tu, ataupun kamu beriktikaf di Masjidil Haram, yang kita tahu hadis telah menyatakan satu rakaat kita sembahyang di sana menyamai 1000 rakaat kita sembahyang sini. Ada yang kata 100,000 kita sembahyang di sini. Nah, tetapi hak besar lagi, iaitu Allah sebut orang-orang yang beriman dengan Allah, kemudian orang mewakafkan diri dia untuk meninggikan agama Allah, berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang mana? Kita review pada hadis tu tadi, iaitu
Tak, taat kepimpinan, kemudian mewakafkan sebahagian daripada harta dia. Dah, mempermudahkan teman dan menjauhi kerosakan. Tu dia katakan orang-orang yang fi sabilillah. Kalau kita sangka begitu, kita sangka pergi haji ni lebih hebat, apa tu? Sampai 2-3 kali kita pergi haji. Dah, sampai 2-13 kali kita pergi umrah, perjuangan kita tinggal. Allah jawab, wallah la yahdil qaumaz zalimin. Wa tu wa huruf qasam. Allah bersumpah. Allah bersumpah bahawanya la, dak nafi abada yahdi qauma zalimin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang zalim. Siapa? Orang-orang yang menyangkakan dak perbuatan pergi umrah, perbuatan korban, apa tu, perbuatan beri minum orang haji, beri makan, beri tambah lah pada orang haji apa ni, lebih baik daripada fisabilillah musilah. Itulah Allah bersumpah dia tidak akan beri hidayah, la yahdi, melainkan dia kembali bertaubat kepada Allah, mohon keampunan, barulah hidayah tu datang kembali. Tu dia tak nampak jalan ke surau, jalan ke masjid. Ada ke pengantin? Tak ada lagi ya? Tak ada, kita tunggu lagi. Nah, cuba kita tengok lagi. Ni kita nak sebut bagaimana pengkhianatan kepada perjuangan Islam yang disebut oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, hadis yang ke-867. Tak disebutkan tak seseorang lelaki qala tuwaffiya rajulun yauma Hunaini wa innahum zakaruhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faza'ama Zaidun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu alaihi sahibukum wa tughayyirat wujuhun nas lidzalika. Faza'ama Zaidun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sahibakum qad ghalla fi sabilillah. Qala fafatahna mata'ahu fawajadna kharazatin min kharazi Yahudi ma tusawi dirhami. Imam Malik menyatakan buah hadis bagaimana berlaku di zaman Rasulullah di dalam peperangan Hunain. Seorang sahabat telah meninggal, Zaid datang kepada Rasulullah. Dia beritahu, dak abang jik kita dah meninggal dah, umpamanya. Dak umpama contoh. Abang jik kita dah meninggal dah. Lalu Rasulullah bersabda, qala sallu alaihi, qala sallu ala sahibukum. Sembahyanglah sahabatmu. Kejut Zaid dan sahabat-sahabat lain. Sedangkan dia tu mati dalam perjuangan, dalam peperangan Hunain. Nabi pun arahkan dia mugi. Dah, Nabi beritahu bila sahabat tanya ngapa tu? Kena sembahyang. Bila sebut kena sembahyang tadi, kena kafan, kena mandi, kena kafan, kena sembahyang. Maka ikut orang biasa. Sedangkan dia mati dalam peperangan Hunain. Kenapa tidak diiktiraf dia sebagai syahid? Itu tengangung sahabat belaka. Apa pula Rasulullah suruh sembahyang? Zaid pun tanya. Lalu Rasulullah beritahu, qala inna sahibakum qad ghala fi sabilillah. Nabi beritahu sesungguhnya sahabatmu tu dia melakukan ghala, iaitu pengkhianatan pada jalan Allah. Apa hak dia khianat tu? Nabi beritahu, mugi tengok kat pinggan dia tu ada satu permata marjan milik Yahudi. Yang apa tu? Yang harganya tak sampai 2 dirham. Kalau dinar ada 7,000 ke 8,000 sekarang satu dinar. Dirham ni dia separuh, mana 4,000. Permata tu dia ambil setelah dia membunuh Yahudi tu dalam peperangan Hunain. Dia ambil permata tu, dia pun bubuh dalam ikatan kain dia, kemudian dia terbunuh dalam peperangan. Kerana permata tu nilainya tak sampai 2 dirham, dia tidak diiktiraf oleh Allah sebagai mati syahid. Ada tu cuba kita renung, hak awak lari dengan kursi-kursi, meja-meja tu. Khianat ke tak? Khianat ke tak? Terjawab sendirilah. Hadis ni menggambarkan dah. Sebab itu kita tak salah kata mak sabu tu pengkhianat. Tak salah. Sebab hadis ni menggambar tu sahabat. Dalam hadis yang lain pula, hak tu dalam peperangan Al-Ahzab pula. Dah, seorang sahabat tu mati, lebih kurang samalah. Kemudian lepas dia membunuh Yahudi tadi, dia ambil kain sutra Yahudi tu, dia pun ikat
di badan dia. Kerana dia teringgi lama dah nak kain sutera tu. Kemudian dia mati. Dia mati juga Allah tidak terima syahid kematian dia kerana pengkhianatan. Allah kelang kabut kita. Banyak lagi hadis kita bawa. InsyaAllah kita sambung akan datang. Kerana tuan-tuan nak nikah ya. Nikah bukan boleh buat main-main. 8 tahun dah duduk nunggu tu. Ampun dan maaf. Patutnya saya buka soalan sejam untuk tuan-tuan. Tapi tak dapatlah. Ya, ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.